Salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 14 Mei bersama saya Fazril Hisham Afandi. Sarawak mencatatkan 395 kes baharu positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 37,121 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam pernyataannya memberitahu 254 kes atau 64.30% daripada jumlah kes tersebut dikesan di daerah Miri, Seri Aman, Kuching dan Bintulu. Jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 di negeri ini juga meningkat dengan 2 lagi kes dilaporkan semalam. Kedua-dua kes kematian itu dilaporkan di Hospital Sibu. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri mengisytiharkan satu kluster baru di daerah Miri iaitu kluster Jalan Lilin. Kluster komuniti itu melibatkan satu majlis sosial sambutan hari jadi. Manakala kluster Jalan Sanyan Sibu telah diisytiharkan tamat. Ini menjadikan 83 kluster masih aktif. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi Rumah Payau Emperan Dato' Sungai Pinang Sarike dan Kampung Sagah di Kuching ditamatkan semalam. Sama ada bersama keluarga atau tidak, 1 Syawal tetap diraih walaupun sambutan hanya dibenarkan untuk sehari saja. Tinjauan RTM di sekitar Seri Aman pada Syawal pertama semalam mendapati suasana sambutan tahun ini sama seperti tahun lepas, agak kurang meriah dan diraih dalam penuh kesederhanaan. Umat Islam di Seri Aman reda dan menerima hakikat akan keperluan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Bagi mereka, keselamatan dan kesihatan diri lebih penting dari segala-galanya. Bagi keluarga Haji Abdul Latif Abdul Rahim dari Kampung Hulu Seri Aman, 3 anaknya beserta dengan cucu tidak dapat pulang beraya bersama susulan larangan rentas zon dan negeri. Pada tahun itu hari raya ada juga anak kami saya dapat balik yang bertugas di Miri, yang bertugas di Kementerian Putrajaya, 2 orang tak dapat balik ke Sarawak. Saya menyeru kepada, terutama sekali kepada keluarga. Walaupun jauh di mata, namun teknologi komunikasi ketika ini setidak-tidaknya dapat mengurangkan sedikit kerinduan keluarga ini kepada adik-beradik, anak serta cucu yang tidak dapat pulang. Bagi saya, SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan tidak menghalang untuk umat Islam menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tetapi hendaklah mengikut keadaan semasa sebab sekarang ni pandemik COVID-19 masih lagi berleluasa. Hari raya ni memang sedih jugalah ya. Kita tidak dapat beraya bersama keluarga, tapi oleh kerana pandemik ini COVID-19 ni kita terasa terimalah hakikatnya. JPBN sebelum ini memutuskan sambutan Aidilfitri di Sarawak hanya dibenarkan pada hari raya pertama dengan kehadiran keluarga terdekat sahaja. Di Kuching, penyampai berita RTM Sarawak, Norsila Talaha turut berkongsi sambutan Aidilfitri bersama keluarganya. Berkongsi menerusi kiriman videonya, Norsila melahirkan rasa syukur dapat meraihkan Aidilfitri tahun ini bersama ahli keluarga terdekat. Menurut Norsila, Aidilfitri pada tahun ini sambutan lebih kepada memberi keceriaan kepada anak-anaknya meskipun diraihkan dalam kesederhanaan. Ini terutama dari persiapan mengemas rumah sehingga penyediaan juadah wajib semasa hari raya seperti lemang, rendang dan kek lapis Sarawak. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sama menyampaikan dan dengan COVID-19. Assalamualaikum. Pengalaman 2 tahun beraya di tempat orang sudah menjadi satu kebiasaan sejak negara dilanda pandemik COVID-19 pada tahun lepas. Itulah yang dilalui beberapa kaki tangan RTM Miri yang memilih untuk tidak balik ke kampung demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Keputusan tidak balik ke kampung juga bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan usaha mengekang penularan COVID-19. Tahun ini adalah tahun kedua kita tak dapat beraya bersama.
Dan pesanan dari saya, jaga diri, ikut SOP. Moga tahun depan kita dapat beraya bersama. Ini bukan kali yang pertama lah saya menyambut di perantauan. Cuma di masa COVID ini adalah tahun yang kedua lah yang tak dapat beraya bersama keluarga di Kuching dan juga keluarga mentua di Bintulu. Rasa sonok jugalah. Sikit ada sedih sikit lah sebab jauh dari kampung, tapi ada kawan-kawan sama kerja, kira okey jugalah raya di perantauan ni. Bersempena sambutan perayaan Aidilfitri, kaki tangan RTM mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga mereka di kampung. Selamat Hari Raya kepada keluarga yang berada di Kuching dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada yang mengenali diri saya dan rakan-rakan sekerja RTM Miri. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, terutamanya kepada keluarga saya, sahabat-sahabat saya dan juga staf-staf di RTM Miri. Dalam pada itu, Persatuan Anak Vai Bintulu, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO penduduk asal di Bintulu, bekerjasama dengan RTM Bintulu menjayakan rakaman takbir raya sebagai usaha mewujudkan suasana Syawal yang diraikan dalam norma baharu. Rakaman melibatkan 11 ahli PAVB diketuai presidennya, Pandi Suhaili, sementara alunan takbir raya diketuai oleh Iman Haji Abdul Salam Muhammad Ustaz Ismawi Ishak. Kami dari Persatuan Anak Vai Bintulu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Berjauhan dari keluarga demi tugas yang diamanahkan sudah menjadi lumrah bagi mereka yang bertugas sebagai anggota pasukan keselamatan di perbatasan negara. Itulah pengorbanan yang dicurahkan setiap kali tiba musim perayaan demi memastikan keamanan dan kedaulatan negara sentiasa terjaga. Wartawan Fidaus Arasi Idris ada perkongsiannya dari Kem Jawatan Kuasa Perancang Gerakan JPG Serikin, Sempadan Malaysia, Indonesia. Pandemik COVID-19 memberi cabaran kepada semua pihak dalam melaksanakan tugas masing-masing, terutamanya bagi insan yang bertugas di perbatasan. Hanya berkongsi kegembiraan dengan rakan seperjuangan, jadi pengubat rindu terhadap ibu bapa dan kampung halaman dalam menyambut ketibaan Syawal. Melaksanakan tugas sebagai benteng pertama dalam menjaga kedaulatan negara, tanggungjawab bertambah mencabar dengan ancaman musuh halimunan. COVID-19 yang menjadi pandemik sejak tahun lalu pastinya memberi setingkat lagi ancaman kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam melaksanakan tanggungjawab pertiwi ini. Rondaan dalam hutan bagi mengekang jenayah rentas sempadan di jalan-jalan tikus kini berdepan dengan risiko pembawa penyakit yang boleh membunuh. Keadaan bertambah rumit kerana penyelundupan manusia ini turut dibantu oleh warga negara sendiri demi duit tanpa memikirkan risiko kepada keluarga dan masyarakat. Aset yang kita ada sekarang, terutama aset lot benteng seperti ATV, scrambler, kita bergerak lebih agresif di semua sempadan. Bermula daripada Balai Ringin, di Serikin ini, di Kandai, Ladang Dafa dan also di tetangga akrab. Bertugas di perbatasan jauh dari keluarga tersayang, hanya titipan salam kepada insan tersayang dapat diungkapkan. Kepada orang tua saya di kampung, di Felda Bukit Apim Barat, Kota Tinggi Johor, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga tahun depan kita berjumpa lagi, InsyaAllah. Saya Lieutenant Muhammad Syukri Besak di kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, terutama kepada keluarga di kampung, sahabat andai dan juga seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada petugas-petugas ATM yang sedang bertugas di Hospital Medan Kapit di Dewan Masyarakat Melayu Kapit. Saya mendoakan semoga tabah dan laksanakan tugas dengan semulianya demi untuk masyarakat awam di Kapit.
Kemeriahan sambutan Aidilfitri tetap dirasai. Kedatangan Jeneral Datuk Zulkifli ke kem ini menceriakan lagi sambutan Aidilfitri bersama anggota pasukan. Pelbagai juadah disediakan bersama anggota-anggota kem, antaranya ketupat, lemang buluh dan juga rendang daging turut menjadi pengubat rindu kepada keluarga. Menyambut Aidilfitri di pos perbatasan Malaysia-Indonesia ini merupakan antara pengorbanan petugas Barisan Harapan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Firdaus Rashiris, Serikin, RTM. Terima kasih Firdaus. Bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri, Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksak bahagian Bintulu bersama Yayasan Anti Rasuah Malaysia Negeri Sarawak tampil menyerahkan sumbangan berupa juadah Hari Raya kepada petugas di 9 sekatan jalan raya SJR di Bintulu. Majlis penyerahan 200 bungkusan tersebut berlangsung di SJR Simpang Kampung Wawasan Jepak, Jalan Pesisir Kuala Tatau, Bintulu. Sumbangan disampaikan Residen Bahagian Bintulu yang juga pengurusi Maksak Bintulu, Jack Aman Luat. Bercakap kepada pemberita, beliau berkata, program Sanjung Budi Semarak Kasih Syawal itu bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan anggota PDRM dan ATM yang menjalankan tugas di SGR semasa Hari Raya Aidilfitri. Jadi kita memperingati tugasan yang telah pernah dibuat oleh pihak polis, Angkatan Tentera, ATM, Rela dan sebagainya. Turut hadir Naib Pengurusi Zon Utara Yayasan Anti Rasuah Malaysia Sarawak, Harun Hatta dan Ketua Polis Daerah Bintulu, Zulkifli Suhaili. Sekian berita pagi Sarawak, sentiasa patuhi SOP COVID-19. Saya Fazrul Hisham Afandi. Assalamualaikum dan salam hormat.